Orang ada? Tak ada orang pun pakai robot. Ada orang pakai orang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita sambung lagi kitab perukunan. Muka surat 29. Rumi, Jawi muka surat 9. Iaitu perkara yang diharamkan ketika berhadas. Hadas, kita dah sebut sebelum ni ada 3. Hadas kecil, hadas besar, hadas sangat besar. Hadasil asghar kecil, hadasil akbar besar, hadasil aghlaz paling besar, sangat besar. Hadas kecil tak ada wuduk lah, batal wuduk, tak ada wuduk. Hadas besar berjunub. Hadas sangat besar haid nifas. Setiap satu dari 3 tadi mempunyai larangan, iaitu tak boleh buat lah, larangan yang tertentu. Kalau hadas kecil dia ada larangan dia, hadas besar ada larangan dia, lain pula. Hadas sangat besar lain pula. Sebab tu dibahagikan hadas ni kepada 3. Tapi biasa kita bagi 2, ada kecil ada besar. Sebenarnya ada satu lagi. Dari sudut larangan dia jadi 3. Ada kecil, ada besar, ada sangat besar. Sebab perkara yang dilarang tu berbeza. Hadas kecil kita dah selesai dah baru ni, iaitu hadas kecil tak boleh buat apa larangan dia. Yang pertama, sembahyang tak boleh, haram sembahyang. Yang kedua, tawaf pun tak boleh ketika hadas kecil, tak ada wuduk. Yang ketiga, menyentuh ataupun membawa mushaf Quran. Sentuh pun tak boleh, bawa pun tak boleh. Yang kita bincang lah, agak panjang juga. Haram sentuh Quran walaupun tak angkat. Walaupun tak angkat. Haram sentuh Quran walaupun tak angkat. Haram angkat Quran walaupun tak sentuh. Ingat tak? Okay. 2 tu walaupun macam sama tapi berbeza. Ada Quran dalam beg, angkat beg tu kan, angkat. Kenapa tu angkat Quran? Haram walaupun tak sentuh. Quran duduk atas meja, sentuh. Haram walaupun tak angkat. Haram tak ada wuduk, angkat walaupun tak sentuh, haram sentuh walaupun tak angkat. Semuanya haram. Okey, itu dalam hadas kecil. Berhenti kita dekat hadas besar tu kan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat 29. Dan haram pada orang yang junub itu 5 perkara.
Orang yang berjunub haram 5 perkara. Orang yang tak ada air semayang lah, badan kecil, haram 3 perkara. Orang berjunub haram 5 perkara. Maka yang 3 perkara itu barang yang haram pada orang yang tiada berair semayang. Senang lah. Yang tak ada air semayang 3 tu termasuk juga. Oleh kerana hadas kecil dia tak boleh buat, hadas besar pun dia tak boleh buat. Iaitu semayang pun tak boleh ketika hadas besar, tawaf pun tak boleh ketika hadas besar, pegang Quran pun tak boleh ketika hadas besar. Itu sama jugalah. 3 ketika hadas besar. Cuma tambah lagi 2. Dan yang keempat, berhenti di dalam masjid. Berhenti, duduk, berhenti. Di dalam masjid tak boleh. Masjid surau boleh. Surau tak ada masalah. Macam esok kan. Esok pagi ada kelas ke? Ada. Macam esok pagi kan. 9.30 kat sini lah. Kuliah Muslimat. Suruhlah nak si datang. Walaupun dah tengah dah. Dengar je lah. Siapa suruh tak panggil awal-awal gitu. Tapi marilah. Orang perempuan. Orang lelaki duduk luar datang. Tak boleh pun. Habis kalau haid macam mana? Ini surau, ni bukan masjid. Dia tak ada masalah duduk dan berhenti dalam surau. Iaitu berhenti di dalam masjid. Surau tak ada masalah. Balasah, musalla, letaklah nama apa-apa pun yang bukan masjid lah. Okay? Kalau masjid, tak boleh. Hanya boleh masuk tempat macam kat tangga dia, kat parking gitu je, kat toilet. Ataupun tempat yang dinamakan bukan masjid lah. So, kadang-kadang dalam satu bangunan masjid tu ada masjid, ada bukan masjid, walaupun dalam satu bangunan yang sama. Jadi berhenti dalam masjid tak boleh. Bagi perempuan, bagi orang yang berjunub. Termasuk juga haid, nanti dia akan kata gitu jugalah. Berjunub tak boleh duduk dalam masjid. Cuma masjid bagi kita masjid ni apa? Kita semua namakan masjid tak? Mau parking mana? Masjid. Mana boleh parking masjid? Haram. Mana boleh? Maknanya parking masjid tu bukan masjid sebenarnya. Parking lah. Cuma depan dia tu masjid. Kecing mana kecing? Masjid. Mana boleh kecing masjid? Habis tu, toilet tu bukan masjid. Kalau toilet tu masjid, walaupun di dalam kawasan tu, kalau toilet tu masjid, haram. Mana boleh ada najis dalam masjid? Tapi kita panggil tandas masjid. Begitulah yang lain-lain pun. Mana boleh? Letak selipar kat mana? Kat tepi kan? Kat masjid. Mana boleh? Kat dalam masjid mana boleh ke selipar? Habis tu letak tu, itu bukan masjid. Tapi kita semua panggil masjid lah, selagi duduk dalam gate, dalam pagar dia. Kan? Dalam pagar tu pagar lah. Pagar tu pagar. Cuma masjid yang sebenar, tempat yang boleh sah i'tikaf, tempat yang boleh solat tahiyatul masjid. Itulah masjid. Dah nama pun tahiyatul masjid. Tak ada tahiyatul surau. Ada? Mana ada? Jadi surau tak payahlah tanya boleh tahiyatul masjid ke tidak. Kalau nak juga ni nak saja aku solat tahiyatul surau. Kalau rasa pelik, mana tak ada. Dia hanya masjid aja. Macam tu juga i'tikaf. I'tikaf hanya kat masjid aja. Jadi tempat yang boleh i'tikaf, tempat yang sah tahiyatul masjid, tak boleh orang berjunub dalam tu. Duduk tak boleh, berhenti. Atau berjalan berulang-ulang. Tak boleh. Berjalan berulang-ulang, tak boleh. Maknanya kalau masuk tak berjalan berulang-ulang, boleh lah. Faham? Dia kata, orang berjunub tak boleh jalan berulang-ulang dalam masjid. Munah mandi, tak boleh. Tapi dia ada dhabit dia, ada syarat dia. Okay? Maknanya kalau jalan tidak berulang-ulang boleh lah kan? Betul tak? Depan berhenti, tapi ni jalan, bukan berhenti. Sebab tu kena fikir mula ni. Kalau tidak, rugi tak dapat ilmu ni. Kalau tengok macam dia kata, apa ni? Dia bukan kata tak boleh masuk masjid. Mana ada? Cuba tengok ayat ni. Ada tak masuk masjid? Tak ada. Yang tak boleh duduk atau berulang-ulang menggunakan mandi. Maknanya masuk boleh eh? Berjalan boleh eh? Yang tak boleh duduk tu masuk berhenti. Dan yang tak boleh munda mandi.
Jadi maknanya dia mundar mandir tu bukan semudah itu. Dia gini, jika dia masuk pintu tu, dia keluar pun kat pintu tu, pintu yang sama, maka dia panggil berulang alik. Maka tak boleh haram. Tapi kalau dia masuk pintu tu, dia keluar pintu lain, itu tak nama berulang-ulang, itu nama lalu. Lalu boleh. Sama ada orang tu berjunub pun sama juga. Maknanya kalau ada dua pintu, masuk kat ni, keluar kat ni, boleh. Boleh. Dengan syarat jangan duduk atau jangan berhenti, dan jangan berulang alik. Macam contohnya, dia pusing, dia keluar pintu yang sama. Tak boleh. Tapi kalau dia pusing, keluar pintu lain, itu namanya lalu. Kita sekarang memang macam tak logik, macam buat apa nak buat gitu. Zaman Nabi dulu, mana ada benda-benda macam ni. Kan dia sekadar ada tiang, dinding sikit. Jadi kadang-kadang kalau masjid tu agak besar, nak lalu kat tepi, lalu kat shortcut lah. Lalu shortcut, jalan-jalan. Mungkin masa tu pasir atau tanah aja, tak ada kapek, memang pun. Jadi lalu kat tu boleh ke tak? Boleh, dengan syarat jangan duduk atau jangan berhenti, dan jangan ulang alik. Jadi buat shortcut boleh. Kita macam tak logik lah sekarang. Buat apa, dah lah kena buka slipper, jalan pula. Baik lalu kat tepi, yang kita kata gitu kita sekarang. Tapi hukumnya boleh lah. Jadi orang berjunub yang tak boleh, okey, contoh dia datang masjid lepas subuh, okey, semain subuh. Lepas semain subuh, orang dah balik, dia baca Quran. Baca Quran tak pakai Quran tu lah, dia pakai telefon. Lepas tu dia nak balik, dia letak telefon tu, dia keluar. Tinggal telefon iPhone 16 Pro Max. Mahal pada kancil lagi iPhone tu. Kancil lagi murah. Okey. Lepas tu balik junub. Nak cerita junub ni. Baru teringat, tengah-tengah junub tu teringat. Saya nak tanya, break ke tak break? Tak kira lah, nak break ke tak nak break. Satu. Kalau katalah dah berjunub dah, nak mandi dulu ke nak pergi ambil terus? Ambil dulu, malah tak salah pun, malah untuk kita menyelamatkan harta kita memang patut pun. Ambil dulu. Berapa ribu tu, dekat 10,000 kan? Gila apa? Relax dulu, mandi dulu. Mandi. Datang, masuk, okey, parking okey. Buka dekat tempat selipar okey. Mula naik tempat tu lah, tempat ruang lega tu, haram dah. Dia masuk, jalan, jangan berhenti. Pergi dekat tiang mana dia baca Quran tadi, pusing, sambar, jangan berhenti. Keluar balik. Boleh. Boleh. Tapi ingat, jangan keluar pintu yang sama, keluar pintu lain. Keluar pintu yang sama, haram, berdosa. Cuma kalau dalam bab tadi mungkin kita kata, kalau tiba-tiba pintu kunci. Nak keluar pintu kunci, yang ada satu pintu aja. Boleh bincang lagi lah haram ke tidak, sebab dia nak selamatkan harta. Selamat harta antara maqasid syar'iyah, antara tujuan syariat tu adalah antaranya untuk menyelamatkan harta. Jadi kat situ mungkin boleh bincang lagi lah berdosa atau tidak, sebab nak selamatkan harta. Okey, tu masuk berhenti atau berjalan berulang-ulang di dalamnya. Masuk berulang-ulang, masuk pintu tu, keluar pintu yang sama. Walaupun dia tak berhenti, haram juga. Dia kena keluar pintu lain. Itu yang keempat. Masalah juga. Dia masjid terjadi bukan sebab sembahyang Jumaat. Kat situ nombor satu dulu. Masjid terjadi bukan sebab ada Jumaat di situ. Bukan. Masjid terjadi dengan dua sebab. Yang pertama, kalau manusia orang dia wakaf tanah itu atau bangunan itu atau binaan itu, wakaf untuk semayang, untuk masjid. Untuk semayang atau untuk masjid, dua-dua boleh. Aku wakafkan binaan ini atau tanah ini untuk masjid, untuk jadi masjid, untuk jadi semayang, jadi tempat semayang, maka automatik dia jadi masjid, sebab owner dia panggil wakaf. Yang kedua, kerajaan dia boleh gazet gitu gini-gini, dia jadi masjid jugalah. Tu kuasa kerajaan lah, pemerintah. Tak perlu nak wakaf-wakaf lah, sebab pemerintah memang wakaf,
Cuma pemerintah yang wakaf. Pemerintah mana ada tak? Pemerintah ni bukan orang. Pemerintah ni pemerintah lah kan? Dia bukan orang. Kan? Jadi kalau pemerintah dia boleh buat, iaitu dia wakafkan begitu aja. Sebab dia ada kuasa lah. Kalau manusia, orang biasa, dia tak boleh macam tu. Dia kena tanah dia, milik dia, kemudian dia wakafkan. Wakafkan untuk apa ni? Wakaf untuk orang-orang musafir datang, rehat-rehat. Tak jadi masjid. Dia mesti wakaf untuk masjid, wakaf untuk solat. Maka barulah dia jadi masjid. Walaupun tak ada sembahyang Jumaat. Walaupun besar dia 10 kali 10, 10 kaki kali 10 kaki. Masjid tetap masjid. Masjid tidak tertakluk kepada besar mana. Tak tertakluk. Besar ni tak tertakluk. 10 kali 10 mana boleh buat masjid? Masjid tak ada kena-mengena dengan besar mana. Tak ada kena-mengena. Cuma kalau kita nak daftar tu cerita lain lah. Tak boleh kan daftar. Saya wakaf tanah untuk jadi masjid. Berapa? 10 kaki kali 5 kaki. Memang dia tak terima. Tapi kita wakaf dari sudut keharusan boleh. Itu dari sudut undang-undang. Jadi masjid adalah dua cara je jadi surau. Dan apabila telah diwakafkan sebagai masjid, dia ada banyak peraturan yang perlu dia patuhi. Antaranya tak boleh roboh sampai kiamat. Tak boleh dah. Kecuali pemerintah ada sebab-sebab syarat-syarat yang sangat ketat. Sangat ketat. Baru boleh roboh. Tapi kalau surau, mana ada niat untuk jadi masjid? Maka nak roboh bila-bila boleh. Tak ada masalah. Tak berdosa. Okey. Jadi itu sahaja masjid. So dia tak ada kena-mengena. Ada tak perkataan solat Jumaat tadi? Mana ada? Jadi masjid boleh jadi masjid walaupun tak ada solat Jumaat. Bukan masjid boleh sembahyang Jumaat walaupun dia bukan masjid. Dia tak ada kena-mengena pun dengan solat Jumaat. Solat Jumaat, kalau masjid tu dibuat solat Jumaat, dia naik pangkat nama masjid tu. Masjid Jami'. Automatik naik pangkat. Kalau masjid tak buat solat Jumaat, namanya masjid saja. Surau buat solat Jumaat, nama surau Jumaat. Tak ada kena-mengena dengan masjid. Tak buat solat Jumaat, nama surau saja. Jadi yang kata yang tadi ni masjid yang tadi tu. Jadi kalau surau buat solat Jumaat, tak ada masalah untuk orang perempuan masuk. Tapi ingat, tak boleh tahiyatul masjid. Tak boleh iktikaf. Bukan masjid. Jadi bukan boleh sembahyang Jumaat, iktikaf lah, solat tahiyatul masjid lah. Habis orang duk sembahyang tu apa? Mudah-mudahan dia tak solat tahiyatul masjid lah. Dia sembahyang qabliyah Jumaat ke? Tapi kalau dia sampai awal, dia sembahyang apa? Duha lah kot. Duha sampai Zuhur. Dia mari awal 10 minit, boleh lagi duha. Macam tu lah kot sangka baik. Kalau dia solat tahiyatul masjid, tak sah. Mana boleh? Tahiyatul surau boleh? Ada tahiyatul surau? Mana ada? Tapi kita tengok ramai je sembahyang. Tapi sangka baik gitu kan. Tapi benda tu bukan benda besar berdosa masuk neraka. Jadi kita diam itu time kuliah kita sebut. Lainlah benda yang berdosa kan, berdosa menyebabkan masyarakat ke sebagainya, kita kena sebut. Ini benda tak ada. Kat mana saya jumpa dekat Pahang ni, dekat Kuantan ni, dekat area tempat ni, masjid tapi tak boleh solat Jumaat. Dekat mana? Saya baru duduk sini 3 tahun je, dah tahu dah. Mana? Haji Senik. Dekat masjid besar-besar tu, masjid Qaryah kan dalam sikit, tak sampai 1 kilometer. Setengah kilometer tak? Masjid lama. Masjid tetap masjid. Sebab dia, tuan dia Haji Senik lah tu kot, wakaf, apa tu nama dia? Dia wakaf jadi masjid. Kemudian mula-mula boleh sembahyang Jumaat, dulu-dulu lah kan. Lepas tu tak boleh dah sebab dah buat masjid besar yang kat tepi jalan tu. Dia panggil masjid tapi bukan jami'. Sebab tu nama masjid ghairu jami'. Kalau Google keluar benda tu, bukan Google. Map kot. Waze ke apa, tulis masjid kat sini dia keluar ghairu jami'. Wah, bagus. Map pun pandai bahasa Arab. Ghairu jami' tu bukan jami'. Masjid bukan jami'. Maknanya bahas masjid yang tidak didirikan solat Jumaat. Yang bukan masjid tapi buat solat Jumaat, berlambak. Tak kisahlah kita namakan surau ke musalla, namalah apa saja pun. Yang penting bukan masjid yang didirikan solat Jumaat, berlambak. Yang terbaru surau Hidayah tu, surau yang tepi kat Pantai Pelindung, Ustaz Muhammad lah kan, baru dapat. Syakirin Baluk Perdana baru dapat. Mana lagi? Tu je kot, tu je yang tahu. Boleh.
Jadi bukan masjid dirikan solat Jumaat, tak boleh tahiyatul masjid, tak boleh i'tikaf, perempuan haid boleh masuk. Itu kelebihan dia. Dia tidak tertakluk kepada 21 syarat-syarat masjid. Boleh jual beli dalam masjid, boleh jual beli dalam surau yang bukan masjid tadi. Boleh jual beli, banyaklah keringanan. Tapi kalau masjid memang betul, boleh tahiyatul masjid, boleh i'tikaf. Tapi ketatnya perempuan haid tak boleh masuk, tak boleh jual beli, tak boleh buat promosi. Walaupun dekat mic. Ramai je orang buat promosi kat mic ni kat masjid. InsyaAllah saya ada madu kat luar tu. Mana boleh buat promosi masjid? Surah tak apa lah. Datang pagi surah Furqan. Boleh tak? Nak buat promosi ni? Tak boleh. Malah bukan nak tunggu kat depan dalam bonet. Kat sini pun boleh jual. Ramai beli. Tapi tak ramai lah kan. Dari sudut tu adabnya. Tapi dari sudut keharusan harus je. Tapi masjid tak boleh. Promosi pun tak boleh. Jual beli lagi tak boleh. Mana boleh? Malah dalam masjid, peraturan yang ketat dia, nak buat pengumuman pun tak boleh sebenarnya. Tak boleh tak? Dia boleh kalau di luar masjid. Tempat yang tak, kalau solat, kalau tahiyatul masjid tak sah, tempat tu boleh? Tak boleh. Tempat yang tak boleh tahiyatul masjid, tak boleh i'tikaf. Tak boleh tu maksud tidak sah. Walaupun tepi tu masjid. Boleh i'tikaf dekat tepi longkang masjid? Tak boleh, letak flyer dekat situ tak apa. Senang mudah kata gitu lah. Tempat yang nak masuk kena buka selipar. Itu untuk mudah-mudah faham je. Mana boleh ramai orang buat. Setiap kali orang buat dalam masjid promosi ataupun jual beli, malaikat akan doakan supaya bankrupt. Malaikat doa. Cari hadis tu. Saya tak hafal hadis tu tapi cari hadis ada. Malaikat kata, "Ya Allah, rugikanlah dia, bankruptkanlah dia." Setiap kali. Ini yang saya nak sebut tadi. Ya, dipotong ni. Sebab ingat kalau tidak habis terus lupa yang tu. Okey. Malah dalam masjid buat pengumuman pun tak boleh. Ni saya ada jumpa kunci kunci kereta. Tengok BMW, saya pun serius ni. Kalau tak ambil tu kira hak saya tu. Jadi tak boleh. Buat pengumuman semua tak boleh. Jumpa emas pun tak boleh. Cincin emas, rantai emas, tak boleh buat pengumuman. Pengumuman tu tak boleh. Habis tu kena pandai slow-slow. Aduh, hilang. Cakap macam biasa lah maksudnya. Tak boleh buat pengumuman. Tak boleh. Cuba bayangkan kalau boleh buat pengumuman. Jangan pakai. Yalah. Tak boleh. Cuma bukan. Habis tu macam mana barang tu? Nak bagi tahu, cari. Maksudnya tanyalah siapa-siapa. Bukan buat pengumuman begitu. Sebenarnya tak boleh. Berdosa? Dosa. Promosi, jual beli ataupun iklan barang hilang. Habis kurang macam itulah. Malah iklan barang hilang jelas sebut dalam hadis. Barang hilang macam tu saya sebut. Bukan macam jual beli dia tak sebut promosi. Haram jual beli dalam masjid. Maka ulama pun kaji termasuk promosi. Dia keluar daripada, tapi dalam hadis tak ada. Tapi kalau cari barang hilang ni adalah dikata cari barang hilang tak boleh. Cari atau buat pengumuman barang hilang tak boleh. Maksud cari itu cari kecoh lah, bukan tak boleh cari. Tak apa. Dia hanya yang tak boleh yang barang hilang, bukan program. Program masjid memanglah boleh. Kuliah memang lagilah kuat ni. Maksudnya bila hilang cari senyap-senyap tanpa ganggu orang. Kalau orang duduk sembahyang apa pun tak boleh ganggu dengan pengumuman tadi. Itu bukan jual beli. Tahlil. Jemput makan. Boleh lagi rasanya. Ke macam mana? Macam mana? Sebut kambing pula. Sebab dia yang tak boleh jual beli, promosi, barang hilang. Nampak tak dia punya ilah dia punya sebab tu. Hilang barang, individu. Promosi, individu. Jual beli, individu. Tak boleh lah patutnya. Orang banyak. Okey, umrah. Sebab dia berselindung. Berselindung di bawah umrah. Umrah tu tak apa, umrah tu. Tapi umrah tu kena bayar kan? Package tu. Macam mana?
Dia tak ada unsur jual beli kat situ. Dan tak ada unsur, sebenarnya tak boleh jugalah sebenarnya. Dia pengumuman tak boleh buat lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Sama juga, sebenarnya tak boleh. Walimatul urus ke, ajak makan tahlil sekalipun. Itulah, dia buat gini. Buat je kursus umrah, percuma. Okey, orang datang. Cukuplah. Jadi tapi dia tu mutawif, orang tahu. Jadi dia, lepas tu orang nak pergi dengan dia nanti, cerita lah kat luar. Janganlah terbuka sangat, pandai-pandai lah, faham-faham. Buat banner gantung keluar. Tapi dalam tak boleh. Kalau boleh kat dalam gantung flyers ke letak kat dalam, agak-agak kedai-kedai sekeliling ni nak letak. Siap bayar lagi. Kami siap nak bagi kat masjid lagi duit ni. Kami nak letak kedai mamak depan, kedai mamak tu nak letak. Kami nak bagi tahu setiap hari Sabtu malam Ahad kami bagi orang masjid ni kalau makan 20%. Semua orang nak. Sebab masjid tumpuan. Sambil-sambil nak menderma. Janganlah menunggak. Menunggang tu. Kalau katalah boleh macam tu kan. Umrah tu baguslah. Tapi ada untung dekat situ. Jadi tak boleh lah. Kalau boleh semua nak buat, tak percaya cuba pergi semua kedai-kedai yang ada sekeliling masjid. Nak tak? Bayar murah je, sebulan bayar 100. Kami buat pengumuman 4 kali time Jumaat. Bersepah nak buat pengumuman. Assalamualaikum. Sebelum kita khutbah Jumaat ni, saya ada beberapa pengumuman. Berapa? Ada 18 pengumuman. Yang pertama kuliah kita popek kuliah. Yang kedua tabung-tabung kita masuk. Yang ketiga sampai yang ke-18 semua. Kedai di sana, dobi sana, bagi mereka yang nak datang dobi tu sana, dia datang pada waktu sekian hingga sekian dapat biasa masuk berapa ringgit dobi tu? RM4 tapi pada hari dia sebutlah hari apa? Hari Senin, hari yang paling kurang orang datang. Hari Senin cuma RM3 je. Jadi siapa jemaah kita, jemaah sebutlah ayat-ayat Islamik sikit. ahli qaryah kita, bunyilah qaryah tu. Tak, jangan sebut customer. ahli qaryah, penggerak masjid. Tambah lagi sementara datang ke masjid untuk solat berjemaah. Tu semua goreng lah. Kemudian singgah di sana. Untuk dapat diskaun. Dengan syarat kena pakai baju jubah atau baju Melayu. Contohlah. Waktu yang ni pula kedai makan sana setiap hari Jumaat dia ada menyediakan makanan nasi Arab dia buat setiap hari Jumaat. Pada waktu sekian hingga sekian. Cuma dia ada juga tunggang macam mana? Cuma ada disediakan untuk orang-orang yang miskin ni nasi bujang. Free. Kan ada orang buat promosi di situ. Tapi dia nak cerita nasi Arab dia tu. Nasi Arab dia tu yang cover nasi bujang nanti. Siapa yang tak sesok-sesok, tak ada duit, boleh pergi. Alhamdulillah, tapi yang ada duit, makanlah nasi Arab. Pengumuman yang keempat, pengumuman kelima, keenam, ketujuh, semua promosi. Semua nak buat. Kalau boleh buat, tak percaya, siap bayar lagi, 100 bulan. Banyak masjid dapat. Masjid free dapat 2-3 ribu daripada promosi tadi. Boleh tak? Mana boleh? Kalau boleh, tak adalah istilah-istilah iklan, jual beli. Tak boleh. Tapi berlaku gitu lah. Awak macam mana? Tu je nak cakap. Sebut dah tadi kan. Nak jadi masjid ada dua cara je. Selain pada tu tak boleh jadi masjid. Masjid adalah tempat yang diwakafkan. Okey, sekejap. Tahu tak wakaf tu apa? Okeylah, Melayu kan lah. Wakaf. Bahasa asal bukan wakaf. Waqaf. Baca Quran ada wakaf tak? Ada wasal tak? Yang waw, sad, bukan. Sad, lam, ya. Maksud apa? Nak jawab soalan ni? Saya kena ke Quran sikit. Baru dapat ilmu Quran sikit. Ni soal jawab tak rugi. Kita kena jawab sikit, banyak dapat ilmu. Sad, lam, ya. Satu lagi, qaf, lam, ya. Rajin baca Quran tak ni? Ada kan? Qaf, lam, ya maksud apa? Yang sengit sikit tu, bukan ya betul, ya dia macam syek sikit. Macam mana? Qaf, lam, syuk. Tu bawah tu. Ya lah tu. Sad, lam, syuk. Ya, ikon pula. Dia punya tu kecil je dia punya simbol tu. Yang ada, tak tahu. Maksud dia apa? Kalau jumpa nak break ke, nak berhenti ke, nak tambah kelajuan ke apa? Kalau sad, lam, ya.
Boleh berhenti. Tapi maksud sad lam ya? Bukan. Bukan. Sad lam ya maksud wasal aula. Itu maksud dia. Sambung lebih baik sambung. Nak berhenti boleh, lebih baik sambung. Wasal aula. Qaf lam ya wa qaf aula. Berhenti bagus, tapi nak sambung pun boleh. Sad lam ya, sambung bagus, nak berhenti pun boleh. Tu qaf lam ya, sad lam ya. Jadi dalam Quran ada waqaf. Maksud waqaf tadi apa? Berhenti kan? Berhenti. Okey. Nak buat masjid, dia mesti waqaf. Orang boleh panggil wakaf. Asalnya waqaf. Waqaf ni maksudnya berhenti. Berhenti apa? Waqaf ni berhenti. Berhenti jadi hak milik kita. Sebab tu masjid namanya rumah Allah. Sebab apa nama rumah Allah? Sebab dah tak ada owner. Owner dia dah bagi Allah. Istilah gitulah. Semua Allah punya. Jadi ni aku punya. Aku telah waqaf, berhentikan hak milik aku, bukan aku punya lagi. Sekarang Allah punya. Sebab tu nama Baitullah, rumah Allah. Sebab apabila tak ada owner, maka Allah punya. Istilah je tu. Okey, dia telah memberhentikan hak milik dia, maka Allah punya. Untuk buat apa? Untuk buat semayang. Barulah jadi masjid. Itulah masjid. Masjid adalah ta'rif, definisi masjid. Definisi masjid adalah satu tempat yang diwakafkan untuk semayang. Jadi surau bukan tempat yang diwakafkan untuk semayang. Wakaf apa? Okey, wakaf dua. Pertama orang, yang kedua kerajaan. Dia sebut tadi. Orang mana yang wakaf surau ni jadi masjid? Owner dia, tuan punya tanah. Mana ada? Kerajaan iktiraf tak ni masjid? Tak, sebab tu nama surau. Maka dua-dua bukan. Sebab tu tak boleh jadi masjid. Kalau kurang-kurang orang, macam dekat Terengganu, kat Kelantan banyak orang yang wakafkan. Tapi pemerintah tak iktiraf sebab ada tak cukup parking lah, gitu gini adalah di tepi dengan perumahan terlalu dekat, macam-macam tak cukup syarat, infra tak cukup ke, maka tetap jadi masjid. Boleh. Betul, dia pun nama terletak nama surau. Kemudian kecil dia tulis. Masjid ini adalah masjid. Itulah kot. Dia tulis masjid tu kecil. Supaya orang masuk, orang tahu ni masjid. Walaupun tulis besar surau, itu undang-undang. Hukum masjid. Dekat Terengganu saya dah jumpa 3-4 banyak tempat. Surau tapi tak, orang haid tak boleh masuk. Sebab surau tu adalah undang-undang. Masjid hukum. Tak boleh, tetap tak boleh juga. Masjid lah. Walaupun kita letak nama surau, letaklah nama apa sekalipun, tetap masjid, hukum masjid. Habis kenapa tak tukar masjid? Dah pemerintah tak bagi. Cuba letak masjid besar-besar. Kejap datang Jabatan Agama Islam. Mana boleh? Sebab tu tak boleh. Jadi, kalau nak robohkan surau ni, nak ganti yang lain, boleh? Boleh. Kalau masjid hukumnya haram. Lepas tu kita marah-marah kalau masjid guna roboh tu. Marah sungguh. Sebab masjid mana boleh roboh? Waqaf. Allah punya. Jagalah. Malah kalau katalah ada sungai macam melampau sangat, ada jalan, nak buat jalan, ada masjid kat sini, selagi boleh elak lah jalan gitu. Sehingga satu tahap susahlah sikit, dia punya ketat peraturan, baru boleh robohkan. Peraturan sangat ketat. Itu pemerintah lah boleh roboh. Sangat ketat. Sampai kalau ada sungai, elak sungai tu begini buat, biar masjid kat sini. Sampai macam tu sekali. Sebab Allah punya, jagalah. Wakaf. Okey, kenapa lagi keras? Bila wakaf tu hak milik orang. Tujuan dia supaya dia hidup dapat pahala, dia mati pun dapat pahala. Tiba-tiba kita rubuhkan, dapat pahala tak dia dalam kubur? Kalau dia boleh bangun, dia bangun cekik. Cekik. Habis pahala tak masuk dah. Sebab rubuh dia wakaf. Malah kepala paik pun tak boleh tukar suka hati. Saya berlalu sebut kepala paik ni. Di masjid ada orang infak kepala paik 20 biji. Kepala paip besi, lama sikit tahan, dia kata. Plastik yang RM4, RM2-3 ni, sekejap je, luh lah. Kata luh lah. Dia tukar yang besi, yang belah-belah ringgit. Dia beli 20 biji. Okey, kepala paip yang plastik buruk dah. Tapi elok je yang tutup. Ada yang elok. Ada 5 tak elok, ada 15 lagi elok. Dia tukar semua, tak boleh, haram. Kepala paip tu ada owner dia lah yang wakaf. Dia tengah terima dekat dalam kubur. Sedap masuk. Tiba-tiba kita stop, tukar hak kita. Banyak cantik. Yang boleh ni yang rosak. Yang rosak sebab dah rosak, tak boleh pakai lah.
barulah kita ganti yang tu. Bukan main boleh tukar. Nampak? Hukum hakam. Tapi kalau surau, tak ada. Tak ada apa. Buatlah nak buat macam mana pun yang terbaik. Betul tak boleh? Itu mazhab Syafi'i ya. Boleh? Selipar wakaf boleh? Tak boleh ambil. Wakaf. Dia wakaf adalah ni cerita wakaf pula lah. Tak cerita pasal ni. Okey, banyak sangat. Okey. Wakaf adalah sesuatu yang dia kekal tapi manfaat dia keluar. Manfaat dia boleh dapat daripada sesuatu itu. Itu je boleh wakaf. Sebab tu kita tak boleh wakaf air paip. Tak boleh. Dia panggil infak air, bayar air. Wakaf tak boleh. Yang boleh wakaf air telaga. Telaga tu wakaf. Air tu keluar. Dia sentiasa keluar. Wakaf kipas boleh. Kipas ada dapat manfaat dia punya angin. Aircon boleh wakaf. Air tak boleh. Kalau nak wakaf air boleh. Telaga dia wakafkan telaga ada air. Air tu dia panggil air wakaf. Tapi bahaya lagi kalau air wakaf. Kalau air wakaf untuk apa? Boleh sebab yang wakaf tu alat dia tu. Boleh sebab dia boleh hantar manfaat tak? Boleh kan? Dia tak habis, manfaat keluar. Koin tadi tak habis tapi manfaat keluar air. Boleh. Tapi kalau air, boleh. Air. Manfaat nak keluar ke mana? Pakai habis. Bila pakai habis tu tak nama wakaf. Dia panggil infak. Sebab apa dibezakan? Wakaf pahala dia besar dia lain macam. Dia punya masuk tu besar lain macam. Batu boleh. Batu. Selagi ada batu tu dapat elak daripada hujan, dapat elak daripada panas, kan manfaat tu. Selagi tu dapat pahala yang orang infak. Tapi kalau yang dia habis boleh tak? Onde aku wakaf. Tengok saja ke apa? Mana boleh? Makan habis dia panggil sedekah ataupun infak lah. Hadiah, hibah dan sebagainya. Bukan wakaf. Wakaf dia mengeluarkan hasil. Dia tak habis sehingga dia rosak. Macam karpet boleh sedap sentiasa mengeluarkan manfaat. Komputer boleh. Ni apa? Mic kan keluarkan manfaat. Dia tak habis. Jadi itulah sikit hukum hakam berkaitan dengan wakaf. Dan kalau kata air itu wakaf iaitu telaga, lepas tu pasal mesin. Kalau wakaf untuk apa? Wakaf untuk orang ambil uduk lah. Tak boleh basuh kaki saja, tak boleh semua tak boleh. Hanya wuduk je boleh. Tu lagi ketat. Bil elektrik boleh wakaf tak? Tak boleh. Nampak? Kalau boleh dia cari generator. Wakaf generator. Tu boleh. Minyak dia orang infak. Generator tu wakaf. Wakaf satu perkara, alat apa benda yang mengeluarkan manfaat, dia sendiri tak habis. Barulah namanya wakaf. Kalau dia tu habis, tak nama wakaf. Van jenazah boleh guna manfaatnya. Van jenazah orang tak habis. Tak habis. Pengusung kain telekung yang untuk orang pakai kan, sejadah, manfaat. Itu namanya wakaf. Tapi kita bantai semua wakaf. Semua wakaf. Duit boleh wakaf? Mana boleh? Susun nak buat bangunan, susun duit je. Cakaplah tempat mana aku nak ketuk nak ambil duit. Dia simpan. Kalau macam tu tak apa, ambil duit susun dekat dalam dinding, betul plaster. Itu boleh wakaf duit. Tapi habis yang ada wakaf-wakaf duit tu, dia sebagai wakil, dia akan belilah. Kita bagi dia kuasa untuk guna duit kita untuk beli apa-apa yang boleh diwakafkan. Memang kita bagi duit, tapi dia akan tukar kepada batu, dia akan tukar kepada benda lain nanti. Tapi kita ingat boleh wakaf. Saya wakaf. Wakaf duit. Duit boleh keluar manfaat apa? Tak keluar pun manfaat. Boleh lah kot. Untuk kalau panas-panas buat kipas duit. Keluar manfaat. Boleh. Okey. Allah, bila nak habis ni? Minggu lepas baru ni bab lain pula dia corner ke situ. Tak apalah. Panjang sikit, boleh banyak benda. Nak tunggu belajar bab wakaf bila agak-agak? Memang tak. Kalau kitab tebal-tebal, bab wakaf tu duduk dalam muka surat 200 hingga 300. Kalau kitab tebal.
200 hingga 300 Jawi bukan Rumi. Kalau Rumi tu rasanya muka surat 500-600 baru sampai. Memang tak. Memang tak. Jadi terkonang kita pun bagus juga. Berhenti di dalam masjid. Okey, selesai. Yang kelima membaca Al-Quran. Orang berjunub tak sudah sibuklah baca Quran. La yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Quran. Tak boleh orang berjunub dan orang haid baca Quran. Tak boleh. Walaupun satu huruf. Alif. Satu huruf apa? Haram. Alif. Daripada alif. Kau sebut apa tadi? Alif. Kenapa? Yang alif lam mim tu, aku baca alif. Haram. Dalam keadaan berjunub. Termasuk haid. Tapi kalau tengok, dia nak beli minyak apa? Cak buruh. Ke cak apa? Cak alif. Oh, haram. Mujunub. Haid. Tak. Haram benda. Itu bukan baca Quran. Itu nak sebut. Atau nama anak dia alif. 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 Mak dia haid. Tak boleh panggil alif. Panggil ba. Ya, maksudnya dia baca tu dengan niat baca Quran. Walaupun satu huruf. Haram. Tapi kalau dengan qasad. Qasad tu niat. Qasad. Qaf, sad, dal. Qasad. Tambah mim kat depan. Jadi tambah mim kat depan. Qaf, sad, dal, qasad. Ini qasad. Q-A-S-A-D. Qaf, sad, dal, qasad. Qasad Quran. Qasad tu benda apa? Nak faham qasad, senang aja. Qasad tu bahasa Arab. Tambah mim kat depan. Jadi maksud. Qasad tu maksud. Ataupun orang Melayu panggil niat pun juga. Jadi baca Quran dengan memaksudkan Quran, dengan tujuan Quran, dengan niat itu adalah Quran. Walaupun satu huruf. Haram, berdosa. Tapi kalau dia baca Quran bukan niat Quran, maka walaupun pendapat muktamad, walaupun satu Quran sekalipun tak haram. Tapi dengan niat bukan Quran. Menjadi persoalan balik. Boleh ke baca Quran satu Quran tapi niat bukan Quran? Niat zikir ke? Boleh. Nak niat kat hati tu. Sah. Kalau boleh, boleh. Walaupun satu Quran sekalipun. Orang haid, orang junub boleh baca. Dengan syarat bukan niat Quran. Macam mana? Nak baca tapi bukan niat Quran. Baca Quran. Payahlah. Tapi kalau boleh buat, boleh. Bila malaikat dia tak puas hati, bukan tak puas hati, dia macam tertanya-tanya. Kenapa Allah nak buat Nabi Adam? Nak cipta Nabi Adam. Kan Allah nak cipta Nabi Adam. Kemudian malaikat dia pelik. Kenapa Allah nak cipta Nabi Adam? Lepas tu kan Allah jawab bahawasanya aku tahu apa yang kau tak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dia baca niat apa tu? Saya cerita, bukan saya saja cerita tadi tu. Tiba-tiba masuk Nabi Adam apa benda pula ni? Saya nak cerita tu apa? Ada Quran tak? Tengoklah dia. Tapi nampak macam bukan Quran. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau Quran orang tak baca gitu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kan? Tadi macam kita lah. Orang kafir tu dia punya pasal lah. Dia jangan kacau kita. Agama kita tak perlu kacau agama dia. Lakum dinukum waliyadin kan? Quran. Kalau bukan Quran, kalau nak cakap saja agama aku agama kamu agama kamu, lakum dinukum waliyadin. Kalau bukan niat Quran boleh. Sebab orang tak baca gitu kalau baca Quran. Lakum dinukum waliyadin kan? Maknanya dia niat apa? Tapi kalau dia niat Quran macam tu pun tak boleh juga. Jadi faham? Macam orang Arab. Orang Arab cakap, dia cakap Arab, Quran pun bahasa Arab. Payah tu. Macam mana? Jadi dia tak payahlah sebab dia memang cakap bahasa Arab. Kita, tu saya kata susah. Kita cakap bahasa Melayu, tiba-tiba cakap bahasa Arab tapi bukan niat Quran. Macam mana? Macam tu lah. Itu yang jadi susah. Kalau boleh buat, tak apa. Satu Quran pun tak ada masalah. Junub, haid boleh baca. Susah pun nak buat.
Atau kita nak naik kereta. Naik kereta macam apa? Subhanallazi. Masa start kereta lain, masa berjalan lain. Masa start kereta dulu, start motor. Tak jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tu ayat Quran. Bunyi imalah kan. Bunyi majreha. Itu masa start kereta dah masuklah, masa start motor dah. Tapi tak jalan lagi. Bacaan dia Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nabi Nuh baca ketika naik bahtera, tapi tak jalan lagi. Maksudnya air tak naik lagi, air bah tak naik lagi. Cuma dah hampir-hampir. Antara sunatnya baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bacalah. Sebab dia kalau kita hafaz an Asim, qiraat kita hafaz an Asim. Syatibiyah, kita atas jalan Syatibi. Itu yang kita duk baca tu. Ada imalah. Imalah tu yang saya ingat tadi tu lah, baca saya ingat tadi. Majreha, ra bari atas, ra balik bawah, ri, tengah-tengah, sengit dia panggil, tengah-tengah, re lah. Sebab tu ada tanda apa? Diamond. Ada satu je kita. Kalau qiraat lain banyak. Wadduha wal laili iza saja. Dia lain lagi banyak. Kita ada satu. Pakailah. Dah ada satu, pakai pun tidak, akhir sekali hilang ilmu tu. Masa start kita Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Anak kata benda lah. Pelik punya. Dalam Quran ada satu hukum dalam hafz an Asim. Bacaan satu qiraat yang kita selalu duk baca tu lah, kan? Ada satu hukum yang rare, yang tak sama macam hukum mak arik ke mak wajib, tak sama, iaitu imalah. Bunyi dia nak kata atas tidak, nak kata bawah tidak, dia tengah-tengah. Jadi ra tadi nak kita bari atas Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bari bawah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tengah-tengah itu jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ceritalah sikit Nabi Nuh dalam saya bawa. Ini sembang apa dengan anak dalam kereta? Anak yang boleh terima lah, yang berapa? 7, 8, 9 tahun. Jangan yang anak 4 tahun. Dia tak peduli apa. Mereka Nabi Nuh kan bahtera kan, banjir. Dia baca gitulah. Jadi kita nak naik kereta, naik kenderaan, sunat baca sebelum jalan. Habis tu ayah junub tadi. Mana anak tahu tak? Suami dah tanya. Tadi junub. Junub pun boleh baca. Aku bukan niat baca Quran. Contoh gitu lah. Ataupun haid. Boleh. Bila dah jalan je, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu baca apa? Ketika dah jalan, baca atas kenderaan juga. Tapi kita baca macam mana? Macam baca Quran ke? Tak, kita baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau baca Quran tidak. Mana dia punya qalqalah ni? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wajibul gunnah muqrinin wa inna ila rabbina lamu nun mati bertemu dengan qaf. Kan masuk semua tu. Itu Quran. Ni mana ada tajwid? Itu buktinya aku bukan baca Quran. Tu bukti dah. Gitulah. Doa tak ada salah. Ayat Quran je. Dan tambah lagi doa yang daripada Quran pun tak apa. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tu ayat Quran. Nabi Ibrahim baca, tapi dia baca sebagai doa, niat doa, tak ada masalah. Tapi kena kita, kalau niat Quran aja haram terus. Kalau nak cerita pun tak ada masalah. Nak cerita sambil-sambil tu dia sebutlah ayat-ayat Quran, tak ada masalah. Tak semestinya tak guna tajwid. Yang penting niat tadi. Jadi bila tak ada tajwid, automatik kita tak niat Quran. Kat situ je dia punya connection je. Cuma kalau nak tajwid pun tak ada masalah. Yang penting yang tak naknya bukan tajwid tu. Yang tak naknya niat. Dan susah pula tu. Macam mana nak niat? Aku baca ayat Quran tapi bukan Quran. Macam mana? Kan Allah Ta'ala. Betul baca? Tak jadi. Ini bukan Quran. Ini bukan Quran. Baca juga. Ayat Quran tu tak ayat Quran. Jadi macam mana nak buat? Kalau pandai buat, mana boleh? Kalau tak pandai buat, maknanya awak tak layak. Jangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ayat Quran tu. Dan niat Quran tak? Bukan ayat Quran kan? Alhamdulillah. Fatihah lagi. Alhamdulillah. Tu ayat Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada niat Quran tak? Mana ada? Niat sikit. Jadi boleh lah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semua ayat Quran yang pendek-pendek. Walaupun tak ambil, tapi tetap ayat Quran. Satu huruf pun haram kan sebut? Satu huruf pun haram. Jadi kena niat. Jadi antara tanda dia tidak niat adalah dia tak jaga tajwid. Antara tanda, antara bukti. Itu sebab saya sebut tu. Jadi kalau kata dia memang dalam kepala dia bukan Quran,
Aku baca sebab aku nak bercerita. Aku cerita, sedap kan diselitkan dengan ayat Quran. Bukan, ayat Quran tu. Kan sedap diselit dengan bukti-bukti. Sebab ayat Quran, baca ayat Quran pula. Zaman Nabi Musa kan. Kan Nabi Musa ketuk adik-adik. Ceritakan adik-adik. Kan Nabi Musa ketuk tongkat dia. Dia junub, tak mandi lagi. Dia haid. Nabi Musa kan ketuk batu yang besar. Keluar 12 mata air. Ni nak baca wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Kalau dia tak baca Quran je. Tak boleh, jangan baca. Kalau boleh, silakan. Gitu. Ada lagi. Apabila dia tak niat Quran, maka tak dapatlah pahala Quran. Pahala Quran kan besar. 1 huruf 10 pahala. Zikir 1 huruf 1. Kalau dia baca Quran 1 huruf 10 pahala. Jadi kalau dia tak niat Quran, dapat 1 je. Kalau dia niat Quran macam okey lah. Lepas kita semayang, kita baca ayat kursi, niat Quran tak? Senang je tengok. Dia jaga tajwid tak? Kalau tak jaga tajwid, maknanya dia niat zikir. Biar dia zikir, ayat Quran tadi jadi zikir. Semua 1 tu 1 pahala je, 1 huruf. Kalau dia niat Quran, dia akan jaga sungguh-sungguh. Dia dapat setiap 1 huruf 10. Kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tak jaga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu jaga tu. Maka dapatlah pahala sebab dia niat Quran lah tu. Dia tak semestinya niat Quran, itu bukti aja, tanda. Macam orang nak keluarkan apa? Orang kena rasuk. Aku tahu asal usulmu. Allahu akbar. Apa baca? Dia kan baca ayat-ayat tu. Ayat-ayat tu. Dia baca macam mana? Tak jaga, langgar je. Tak jadi ayat Quran lah. Sebenarnya zikir lah tu. Saya pernah join lah orang perobat. Dia baca semua huruf-huruf terpotong tu. Qaf. Gitu aja. Kaf, ha ya ain sad. Pegang aku. Saya pernah join lah. Saya join lah. Adalah ustaz tu. Nun. Dia ambil huruf-huruf terpotong. Tak tahu lah, menggelupur. Nun aja pun. Dia baca yang lain. Yang paling menggelupur dia baca kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Bercampak. Dia kata campak lah. Itu nak bagi sedap cerita. Jatuh lah maksudnya. Nak cerita dia macam tercampak. Campak ke dinding. Standard lah. Dia mesti ada efek tu. Tercampak tu maksudnya jatuh lembek. Tengok iya ke dok berlakon ke ni? Takkan berlakon. Saya pernah lah join. Ingat lagi. Tok Janggut. Panggil dia Tok Janggut. Janggut panjang. Tak tahu lah. Tapi kadang dia tahu. Ni berlakon ni. Bohong ni. Ada. Tapi itulah. Dah datang nak berubat. Lepas tu ada bayarannya. Jadi tiup-tiup lah juga. Pui. Bohong. Ada yang betul. Ada. Betul kata, betul ke tak? Tak kata. Tak betul. Itu masalah emosi. Masalah apa? Anxiety. Tu banyak masa tu. Masa zaman saya jumpa hari tu, saya ingat 2018, 2017, dah ada dah anxiety. Anxiety yang masalah perut tu. Masalah perut. Tiba-tiba dia jadi masalah otak. Bukan, anxiety ni. Dia kata. Dia boleh tahu. Anak tak menangis. Tak berhenti buat datang. Ni pengalaman saya. Tak berhenti menangis. Saya kata cuba ketuk pintu. Takut boleh jadi Ahmad Albab. Tak berhenti juga. Tak berhenti menangis. Dia pun, waktu ada orang kata kena buatan orang lah, apalah. Siap pakai ada tali kuning kat sini. Mana punya dia ambil tak tahu. Si Tok Janggut ni potong, buang. Lepas tu dia tanya, mak jaga makan tak? Sebab menyusu lagi budak tu. Mak jaga makan tak? Mak makan tak? Kacang-kacang. Dia sebut, makan tak? Jangan makan waktu. Rupanya makanan mak tu susu dia ada alergik untuk anak. Tu kena pandai juga sain. Tak bomoh juga. Ini semua buatan orang. Semua dibantai buatan orang. Ini orang dekat ni. Ini orang terdekat. Orang ni, ni bukan orang lain ni. Kawan ni fikir, siapa dia? Dia masuk rumah, tak perlu ketuk-ketuk. Dia main masuk, boleh keluar masuk rumah orang ni. Orang dekat kita siapa? Sepupu kita ke? Dah mula. Orang dekat. Dia jenis tinggi-tinggi sikit. Cakap je lah nama. Nak suruh orang teka, tinggi-tinggi sikit.
Dia ni. Ni baru-baru ni dia mari. Tu yang bergaduh tu. Semua asal tu dia ada kena ada sains sikitlah. Tok Moh ni kena ada sains sikit. Kalau anak menangis tak berhenti ke apa, tengok dulu pemakanan. Kalau tidak, aduh, Tok Moh temberang. Cerita apa tu? Sebenarnya dia saya ni tak tahu temberang pun. Saya pun tahu temberang juga. Sekali tak mau yang tu temberang juga. Aduh. Kena tahulah sikit. Rupanya mak dia salah makan. Bukan mak salah makan, mak dia makan tak pantang. Bila tak pantang, dia anak tu ada alergik apa benda lah, adalah. Dia menyebabkan anak tu nangis tak berhenti. Bila berhenti makan-makan, saya ingatlah kacang apa tu. Kacang-kacang, anak tu senyap. Oh bagus lah. Tak mau tu bagus. Tapi bagi jugalah air tawar baca bismillahirrahmanirrahim. Bagilah. Sebab apa? Sebab kat luar tu ada kaunter. Lepas ni pergi kaunter, tunggu panggil nombor je, ada bayaran. Jadi kenalah bagi sesuatu. Kan dia bagilah. Dia bagus, dia bagi hamper. Setiap orang pergi dia akan bagi hamper. Kurang-kurang kalau bayar tu tak terasa sangat. Ni jual Leo, tui bayar. Dia ada bayar. Sebab dia sebelum dia tanya saya dulu. Kami bincang awal-awal yang boleh rapat tu sebab dia kata boleh tak dia letak bayaran tetap. Saya kata kebanyakan orang yang berobat dia ada dia punya pantang larang, tak boleh tetap. Ikhlas. Tak boleh zaman sekarang ustaz. Minyak tak boleh nak ikhlas, dia kata minyak kereta saya tak boleh ikhlas. Dia kata gitu, tak boleh. Jadi ikut belajar dulu dia dibenarkan untuk letakkan bayaran. Kalau gitu ikut ilmu-mu lah. Kalau boleh dari sudut syarak tak ada masalah. Dia nak tanya dari sudut syarak. Mereka tak boleh sama sekarang. Ikhlas. Kereta 3 bulan tak bayar. Ikhlas orang masuk RM2, RM5. Ikhlas benda. Kawan ni orang datang tu, ni kat Kedah cerita ni. Orang datang tu, dia sedia minuman, kopi, biskut kering. Collection tak boleh cover. Orang datang sakit seorang yang bawa 5 orang. Keluar satu van nak bawa seorang. Dia mari masuk. Buat kopi biskut kering. Buat keluar. Bila cukup bulan tak dapat cover. Mahal beli biskut kering dia beli satu tin. Banyak dekat rumah ada tin. Dia beli tin. Tin besar tu. Dia bomong tulang. Dia orang panggil bomong tulang. Dia buat tulang dia hebat. Last sekali tak payah cerita duit api dia. Duit biskut tak lepas dia kata. Nak jamu. Habis boleh letak bayaran. Dia suruh syarak, kita bagi perkhidmatan kita. Tapi tak pakai apa. Pakai Helio je lah maksudnya, tak pakai apa. Setakat air gitu. Habis tukang gunting rambut. Dia kata, yang tukang gunting rambut yang tak ada aircon, tak ada apa lah. Boleh bayar juga datang rumah. Pakai gunting tu je lah. Patutnya, mu pakai gunting ni balik modal lama dah. Patut mu gunting aku free. Boleh? Aku pakai modal juga gunting. Akhir sekali kena juga dia panggil perkhidmatan. Boleh. Teruk lah macam tu. Habis lah, cukup lah. Siapa suruh corner ke situ? Salahkan dia. 2 orang ni corner ke situ. Okey, kita berhenti. Yalah. Dan haram pada perempuan yang haid dan nifas pula. Satu kali seminggu, satu. Baru ni ada kecil, yang ni ada besar, akan datang haid pula. Apa yang tak boleh buat? Haid ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sambung Ahad lah. Esok jangan lupa esok kuliah muslimat 9.30 pagi. Siapa yang rasa isteri dia tak habis ngaji lagi, hantarlah sini. Tapi kalau rasa dia dah ajar isteri dia segala-galanya, dah lepas belaka-laka, tak hantar, tak apa lah, serabut mari. Buat penuh surah je. Aku hajar habis dah. Bab haid, bab nifas, wiladah, istihadah. Selesai aku ajar lama dah. Baru-baru sejak kahwin aku ajar terus dah. Macam tu tak sama lagi. Anda tidak dialu-alukan. Tapi kalau aku tak rajin ngajar isteri aku, apa benda pun tak rajin ngajar. Anak dah 7-8 orang dah. Nifas tak pernah hajar. Allah hai. Anda dialu-alukan. Anda tu maksud yang isteri tu lah. Dan kalau anak perempuan pun, aku ajar anak perempuan aku umur 9 tahun, aku ajar haid dah kat dia. Tak keluar haid lagi aku ajar dah. Kalau tu tak payah, tak payah datang. Semak lah.
Tapi kalau aku tak rajin lagi anak perempuan aku haid, esok pula tak ada apa-apa lah, tak ada kelas apa-apa. Suruhlah datang 9.30 sampai pukul 11. Sejam setengah je pun. Kitab Risalah Al-Mahid, bab haid, nifas dan istiadah. Tangguh dulu. Saya tasbih kafarah dan salatu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.